Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wawi daripada Wini Studio. Hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan untuk membuat sijil untuk PDPR. Ramai yang tanya, ramai yang nak buat sijil dan ramai yang tanya macam mana saya buat design untuk taruhan ni untuk buat sijil PDPR dia untuk bagi anugerah kepada pelajar. So hari ini saya akan tunjukkan contoh macam mana saya edit di Photoshop dan macam mana saya buat merge dekat Microsoft Word. Okey, ini adalah sijil yang saya buat. Dekat sijil ni saya ada letak nombor siri. Okey, nombor siri dekat sini serta yang mana nombor siri ni saya menggunakan merge dekat Microsoft Word. Okey, kemudian ada logo, ada tulisan lah, tulisan sijil pencapaian. Dengan ini diperakui bahawa, kemudian nama dan kelas ni juga saya buat merge. Kemudian ada tajuk sijil tu iaitu sijil tu untuk apa, program sijil tu. So aktif dalam Google Meet PDPR PSD tingkat 1 ni saya juga buat merge. Kemudiannya pada iaitu tarikh pun saya buat merge, tabas dan tahniah. Kemudian ada tanda tangan dan nama. Okey, untuk tanda tangan ni saya juga edit dalam Photoshop untuk menghilangkan background untuk jadikan dia transparent. Tujuannya apabila saya letak tanda tangan ni dia ada di atas nama. Penting di sini untuk mengelakkan sebarang manipulasi ke atas tanda tangan ni jika kita letak berasingan yang mana memudahkan orang lain untuk edit, untuk copy tanda tangan ni untuk tujuan yang tak sepatutnya. Okey, ini adalah bahan-bahan sijil yang saya nak buat. Saya ada logo, ada tanda tangan yang sudah diedit dan ada template. Yang ni saya gunakan untuk dimasukkan ke dalam Microsoft Word nanti. So untuk hari ini saya buat siap-siap satu folder di desktop sijil tutorial. Kemudian saya ada logo dan ada tanda tangan yang belum lagi saya edit. So macam mana kita nak buat background seperti ni? Yang ni saya menggunakan AI untuk design background ni. Okey, ini adalah contoh yang saya buat dalam AI. Ini template yang asal. Kemudian saya ubahlah sama dengan Wini Studio background yang saya gunakan ni. Tapi untuk hari ini, saya untuk memudahkan tuan-tuan, kita akan gunakan Photoshop. Tetapi bukan juga Photoshop kerana kita akan menggunakan online yang seakan Photoshop, sama dengan Photoshop saja sebenarnya. Yang di sebelah kiri ni adalah Photoshop, okey, PS. Okey, yang ni adalah Photopea. Kalau tengok dekat bahagian toolbar dekat bahagian atas pun sama. Kemudian ada tool di bahagian kiri pun sama. Dia ada layer-layer, yang ni layer pun sama saja. Okey, untuk tutorial ni saya buat menggunakan Photopea. Okey, sebelum tu kita pergi kepada Google untuk kita cari template yang kita nak. Kita cari certificate. Okay, certificate PSD. So bila dekat yang pertama, okay, kita pilih yang pertama daripada freepik.com. Okay, right click, open new tab. So kita pergi kepada website Freepik lah. Okay, kat sini kita pilih kerana kita nak design dalam Photoshop. Kalau kita nak design dalam AI, kita kena pilih vector. Tapi untuk yang ni kita pilih PSD. Okay, untuk Photoshop. PSD ni untuk Photoshop lah. Dan kita pilih free. So dalam certificate ni dia banyak. Dia bagi banyak template yang kita boleh pilih. So untuk kali ni saya akan pilih yang ni. Saya akan pilih design ni. Saya klik ini. Kemudian saya tekan download. Download, saya pilih free download. So kita pergi, bila dah siap ni kita pergi ni, kita klik ke sini, klik nak panah ni, show in folder. Saya akan pergi ke bahagian download. Saya kita dapatlah beautiful certificate SD yang ni. Okey, untuk file ni kita cut dan kita bawa kepada folder kita tadi, iaitu sijil tutorial. Okey, dalam folder ni yang kita dah siap-siap buat tadi. So kita paste kat sini. Dan kita right click, kita extract folder ni. Saya menggunakan server zip untuk extract. Okey, dan kita dapat sijil kita yang dalam JPEG dan juga di PSD. Okey, untuk yang JPEG ni kita tak boleh edit, yang kita boleh edit. Tapi yang ni untuk PSD, iaitu Photoshop. Sekarang ni kita nak edit menggunakan Photopea. Okey. Kita pergi ke Photopea tadi dan kita buka file, kita buat new file. Kita pilih dekat sini. Okey, kat sini ada social, print, photo, screen, mobile. So kita nak print, kita nak pilih A4. Dan kita nak buat DPI ni kepada dalam, sebab DPI ni kalau kita buat besar dia akan yang besar. So kita buat 9150 DPI saja. So kita klik create. So kita dapat sekarang ni canvas. Okey, canvas dan A4. Kemudian kita pilih balik, kita pergi cari balik design yang kita download tadi. Kita klik file, open. Kemudian pergi kepada sijil tutorial tadi. So, kita buka folder ni. Okey, kita buka yang PSD ni. Sekarang ni kita dah ada template yang kita download tadi. Okey, sekarang ni saya nak ambil
text ni saya tak nak ambil. Saya nak ambil frame dan saya nak ambil background sahaja. So saya klik frame, saya tekan control dekat keyboard, saya klik background. Dan klik dekat bahagian yang atas ni, yang frame ni, dan kita pergi kepada new project tadi. So kita lepaskan ni. Okay, so sekarang dalam new project kita dah ada frame dan background yang kita nak guna. Kita klik dekat move tool ni, aktifkan move tool ni, so kita akan dapatlah dia punya transform control yang tanda ni. So kita nak kecilkan dia. Okay, kita kecilkan dia. Okay, anda boleh besarkan kecilkan canvas ni sama dengan Photoshop. Lalu tekan alternate dan kita gerakkan scroll dekat mouse. Okay, kita tekan shift dekat keyboard. Kemudian kita pergi dekat ujung ni sekali, dekat ujung dulu ni sekali. Okay, dia keluar nak panah macam ni. Kemudian tekan shift dekat keyboard, kita tarik ke dalam. Okay, kemudian lepas keyboard, lepas ni tekan lagi sekali lagi, kita pusing, kita rotate je. Bagi dia, okay, dah center. So kita besarkan canvas kita, tekan alternate dan scroll. Kemudian tekan backspace untuk letak di tengah. Okay, design ni kita tarik. Okay, untuk bagi dia sama kita tekan juga shift dan kita tarik lah sampai dia memenuhi. Okay, yang bawah ni kita tarik ke bawah. Okay, sekarang ni kita dah ada design template kita. Okay, untuk template ni kita boleh ubah dia punya warna. Kita nak ubah frame. Okay, ini adalah butang untuk kita hide. Okay, yang ni kita boleh ubah warna yang ni yang kita nak. So kita boleh right click, kita pergi kepada blending option. Okay, kita dapat blending option. So macam mana kita nak buat? Kita boleh tukar dia punya color ni. Okay, yang ni kita color overlay ni kita flat lah, flat, color dia flat, warna sama. Okay, contohnya warna merah, dia akan flat. Tapi kalau gradient, okay, kita uncheck dia punya box color overlay ni. Okay, kita tengok sini adalah color gradient punya overlay. Klik dekat gradient ni, jadi kita boleh tukar color yang kita nak. Contohnya warna merah. Okay, so kita dapat ni lah. Ini kita boleh adjust. Atau kita sini kita nak tambah warna lain, warna kuning. So kita akan dapat yang macam ni. Ataupun kita nak tukar macam ni, kita tarik sini dan kita tarik kuning ke sini. Seperti ni, kita akan dapat macam ni. Okay. Dan juga kita boleh tukar dia punya angle. Okay, tengok angle. Angle ni nak ke mana? Contohnya kat sini kita tarik okay, kita pergi kepada yang 80, kita enter di sini, so dia akan berubah lah. Ataupun 190, 90, so dia akan berubah. So yang mana kita nak. Okay. Okay, untuk yang warna yang lain, contohnya ini, yang ni yang saya tak nak, kita tekan delete dekat keyboard. Yang ni pun tak nak, yang ni pun tak nak. Sebab apa? Sebab kita nak guna yang sama ni, yang atas ni untuk kita buat yang bagi lain. So kita copy. Macam mana kita nak copy? Kita tekan alternate dekat keyboard dan kita tekan, kita klik dan kita tarik. So dia ada copy yang baru. Ini tekan confirm dulu dan buat tarik dan begini. Okay. Okay, sekarang kita dah dapat design yang macam ni. Okay, untuk line di bahagian belakang ni, yang ni pun kita boleh tukar. Okay, kita pergi ke, kita tukar apa? Nak tukar color dia. Okay, kita nak tukar kepada warna apa? Warna orange ke ataupun warna merah.
Dan kita dapat design yang macam ni. Okey. So anda boleh juga masukkan background lain. Okey. Macam biasalah kalau background gambar lain, okey, macam proses tadi yang biasa, klik open, pilih mana-mana gambar yang kita nak masukkan. Dan untuk ni kita save file ni ataupun kita export kepada PNG, sebab sekarang ni kita nak terus guna je buat template. Okey, tekan PNG, tekan OK. Okey, file ni dia save dalam download. So show in folder, dia pergi kat download yang ni. So kita dapat ini, kita ambil, kita cut ni, kita pergi dekat folder tutorial, CJ tutorial tadi. Okey, dalam folder ni kita paste. So sekarang ni kita dah ada logo, kita ada template background. Okey, yang ni kita namakan sebagai background, BG ataupun background. Okey, tanda tangan ni kita belum lagi untuk buat transparent. Sekarang ni kita nak buat transparent. Yang macam mana kita nak buat? Kita tutup yang ni dulu. Then file, new, kita pilih juga A4. Seterusnya kita pergi file, open, pergi kepada folder yang kita buat sijil tutorial tadi. So kita ambil yang tanda tangan ni, kita open. So kita dapat sini sijil, tanda tangan, dapat tanda tangan. Okey, pastikan move tool ni kita aktifkan dan juga kita berada dekat background ni. Kita ada dekat layer background ni. Okey, kita klik dekat image dekat tengah ni. So kita pergi pada new project, drag pada new project, so kita lepaskan. So sekarang ni kita dah ada dalam ni lah. Okey, sekarang ni kalau kita nak buang dia punya bahagian, sebenarnya kalau kita unhide atau kita hide dia punya background ni, kita dapat transparent kan. Okey, sekarang ni sebenarnya tanda tangan kita ni tak transparent. Sekarang ni kita nak ambil yang tulisan tanda tangan saja. So untuk memudahkan kita buat lagi satu new layer dekat sini. Okey, ada satu layer. Okey, ini tanda tangan, ini layer baru. Kita pilih dekat rectangle punya ni. Klik dekat sini dan kita klik, kita tarik. So kita dapat satu layer baru. Okey, yang ni dekat sini kita pilihlah warna hijau. Saya dah pilih warna hijau untuk memudahkan kita untuk edit. Okey, kita pilih move tool, pergi kepada move tool. Kita besarkan canvas, tekan alternate dan kita gerakkan cursor kita dekat mouse. Okey. Kemudian pilih magic wand. Aktifkan background ataupun image tanda tangan ni. So kita klik dekat bahagian putih dekat luar dan kita tekan delete. Okey. Pilih je warna putih yang kita nak buang tu. Okey, sekarang kita dapat lebih kurang. Okey, klik sekali lagi kat luar. Kita sekarang kita hide yang layer satu. So sekarang kita dah ada transparent tanda tangan. So yang ni juga kita export sebagai PNG. Kita save lah. Jadi akan letak juga dekat download. So kita pergi dekat folder download tadi. So kita dah ada tanda tangan. Okay, yang ni kita cut, kita bawa kepada folder kita. Okay, folder kita CJ tutorial. So kita paste dekat sini. So kita pilih lah, rename balik tanda tangan edit. Okay, sekarang ni kita dah ada 3 file. Okay, seterusnya kita nak buat sijil dalam Microsoft Word. Okay, buka Microsoft Word. Create blend dokumen macam biasa. Kita tengok design layout kita ni, pastikan dalam size A4. Okey, rotation kita prototype. Okey, dalam ni yang pertama sekali lah, paling simple, paling mudah, kita insert dulu image. Itu kita nak masukkan logo sekolah. Okey, sekarang ni kita apa perlu buat adalah kita tukar dia punya red tag ataupun ni lah, untuk kita letak dia in front of text. Okey, tarik. Sekarang ni kita nak letak tulisan. Okey, sekarang ni saya nak ambil dekat sini. Macam saya dah ada yang ni, saya just copy yang ni. Dan saya paste kat sini. Okey, ni macam biasa kita tekan enter. Kita tarik image ni ke atas. Dan kita kecilan.
Yang ni semua kita letak di tengah. Tentukanlah tulisan mana yang patut. Contohnya saya ada tulisan yang ini yang kita nak bold, tulisan. Ini kita tukar kepada perak. Nama ni kita bold kan. Okey, kemudian kita nak letak tantangan. Kita insert, kita pilih yang ni, shape yang ni, text box. Kita klik di sini. Kita buat macam ni untuk kita letak tantangan. Lepas tu kita tulislah nama cikgu lah, nama cikgu apa. Okey, untuk bagi dia rapat, kita pergi dekat home, kita pilih no spacing. Tak ada space. Tapi yang ni garisan kena buat balik. So ni kita ubah tulisan ni bold. Okey, pergi dekat bahagian format. Okey, masihkan aktif lagi yang tool ni, yang box ni. Kita masih lagi aktif, pergi tukar lagi, kita tukar kepada no fill. Dia punya fill dia, kemudian outline dia kita tukar kepada no outline. Okey. Okey, seterusnya kita nak masukkan background. Insert, kita pergi dekat background kita tadi. Okey, yang ni. Okey, insert. Okey, yang ni pun sama, kita buat behind tag. Okey, sekarang dia ada di belakang tag kita. Yang ni kita tarik lah. Okey, kita tarik bagi dia duduk sama. Yang ni kita nak buat center dekat sini. Dan sekarang ni kita boleh kemas sini template kita, sijil kita. Kemudian kita letak tanda tangan. Okay, kita insert tanda tangan tadi yang kita sudah edit. Okay, tanda tangan ni besar, kita pergi dekat crop. Okay, crop dulu. Okay, kita siap crop, kita pergi pada web tag, kita pergi pada in-front of tag juga. Kita baru dah, kita boleh tarik kepada ni. Kita adjust lah. Kita adjust letak. So, sekarang ni kita dah ada template CJ. Okay. Okay, yang ni kita save dalam folder yang sama. So sekarang dalam kita punya folder tutorial ni, kita dah folder CJ kita, folder CJ tutorial kita dah ada template CJ. So sekarang ni kita buka pula Microsoft Excel. Okay, Microsoft Excel, dan kita buat blank workbook. Okay. So ingat kan, dalam CJ tadi kita ada nombor siri. Okay, untuk nombor siri ni kita belum lagi buat. Kita buat nombor siri, kita letak kat mana nombor siri. Okay, contohnya sekarang ni saya nak letak dekat atas lah. Macam biasa, pergi kita buat text box ni, kita letak di sini. So kita tulislah nombor siri. Okay, tulis no spacing.
Okey, nombor siri. Sini kita boleh kod CJ, nombor. Okey, untuk kod CJ ni kita bezakan lah antara CJ pencapaian, CJ anugerah apa semua kan. Okey, yang ni kita adjust dia punya tulisan ni. Pergi kepada format dan kita buang semua outline, fill semua kita buang. So, kita just letak di tengah-tengah. Okey. So, sekarang ni kita dah ada. Dah ada nombor kod CJ, nombor CJ dan tulisan ni. So, sekarang kita pergi dekat Excel. Kita tulis di sini apa yang kita nak masukkan dalam CJ tu. Okey, kita buat table kita dulu. Kita buat nama, kita buat kelas, nama CJ. Kemudian kita ada kod CJ, nombor siri. Satu lagi kat sini kita tambah adalah tarikh. Kita dah ada. Okey, untuk template ni kita contohnya kat sini kita save dulu ke dalam folder kita. Okey, di dalam folder kita dah save. Terus sekarang ni kita boleh masukkan data. Contohnya nama sini Ahmad, kelas 1 1A, Ahmad, tulislah nama. Okey, kita buat kelas yang sama. Okey, untuk bahagian tarikh ni kalau kita tulis contohnya 11 Ogos 2021. Bila kita klik dekat luar ni, kebiasaan dia berubah kan. Untuk mengelakkan, sebab kita ni kita nak buat teks. Okey, untuk kita mengelakkan dia berubah format ni, kita right click. Kita pergi dekat D ni, kita tekan kat sini. Okey, dia dah aktifkan satu baris ni. So, kita right click yang aktif ni, kita pergi kepada format cell. Kita pilih kepada teks. So, apa tulisan ataupun huruf dalam ni dia akan detect sebagai teks sahaja. Kemudian nama CJ. Nama CJ ni kita nak buat aktif dalam PDPR. Macam ni. Okey, kod CJ kita buatlah. CJ seni. Okey, kemudian nombor siri. Nombor siri untuk kita nak buat kosong di bahagian depan. Kalau kita buat 01, bila kita tekan enter dia akan jadi 1. Okey. Apa yang kita nak buat ialah kita pergi dekat keyboard, kita pilih tanda yang keyboard yang di atas. Okey, tanda yang macam ni. Kita tekan 001 dan tekan enter. Dia tak akan berubah. So yang ni lah tanda seru di atas ni. Tanda apa ni saya lupa. Tanda yang macam ni. Okey, kemudian kita boleh tarik nombor ni. Kita pergi dekat tepi sebelah kanan dan kita tarik ke bawah. So dia automatik dia akan ikut susunan nombor. So untuk yang ni pun kita tarik. Tapi kita ada dekat sini. Kita ada ni je. Okay, yang ni kalau kita tarik ke bawah dia akan berubah. So apa yang kita buat dekat sini, kita copy, Ctrl C dan kita copy je. Okay, yang ni pun sama, kita copy. Okay, sekarang ni kita dah ada table kita, dah ada siap data-data kita untuk kita mergekan ke dalam sijil kita. Yang ni kita tekan save lah. So, pergi kepada Microsoft Word, kita pergi kepada mailing, kemudian kita select dia punya receipt dia. So, kita use existing list. So, kita pilih yang folder Excel yang kita buat tadi, yang data yang kita masukkan maklumat tu. So, sekarang ni saya ada dalam sijil tutorial, desktop sijil tutorial, saya punya folder. Saya pilih yang Excel ni, saya klik open. Okay, yang ni kita ada satu sheet saja, saya pilih OK. Okay, sekarang ni kita dah ada. Apa yang kita nak buat sekarang ni, kita pergi klik bahagian mana yang kita nak gunakan merge tu. Okay, kat sini saya nak buat kod lah. Kod CJ ni saya nak tukar. Okay, saya pergi kepada insert merge field ni. Saya pilih kod CJ. Okay, yang nombor CJ ni saya pergi pada nombor siri. Okay, yang ni nama. Nama kita pergi ke nama. Okay, kita tekan enter. Dan kelas kita pergi kepada field kelas. Okay,
Kemudian yang ni, untuk tajuk ni, okey, kita pergi kepada nama sijil. Perlu tukar lagi adalah tarikh. So sekarang ni kita dah siap merge-kan. Okey. Dan kalau kita tengok, kita tekan preview result, kita dah dapat lah. Okey, kita dah nombor siri. Contohnya nombor siri sekarang ni. Okey, contohnya sekarang nombor siri dia dah berubah. Dia automatik nombor siri ni. Kita tak perlu buat satu-satu. Dan berubah ni pun dia ikut sekata dengan nama. Okey, tengok nama nombor 4, nama Ikhwan. So dia sama. So inilah sijil yang kita dapat. Untuk kita save dalam PDF, untuk kita bagi dekat student. Okey, kita pergilah kepada yang mana? Yang nombor 1. Kita file, kita save lah. Save dalam dekat folder kita. Tapi kita save sebagai apa? Sebagai PDF. So sekarang ni kita dah dapat sijil PDF kita. Saya rasa itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Jika ada sebarang pertanyaan penambahbaikan tutorial lain yang anda perlu saya buat, boleh tinggalkan komen di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Winnie Studio, tekan bell untuk mendapatkan notifikasi update-update video terkini. Dan jangan lupa untuk share kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.